Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Suratul A'raf ayat 191 sehingga 194. Artinya, patutkah mereka sekutukan Allah dengan benda-benda yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang benda-benda itu sendiri diciptakan, dan benda-benda itu tidak dapat menolong mereka dan tidak juga dapat menolong dirinya sendiri. Dan jika kamu, hai kaum musyrik, menyeru benda-benda itu untuk memperoleh petunjuk daripadanya, mereka tidak dapat menurut ataupun menyampaikan hajat kamu itu. Sama sahaja bagi kamu sama ada kamu menyerunya atau mendiamkan diri. Sesungguhnya benda-benda yang kamu suruh selain Allah adalah makhluk-makhluk seperti kamu juga. Oleh itu, cubalah menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu, kalau betul kamu orang-orang yang benar. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada ayat-ayat yang kita baca ini jelas kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menempelak, Allah Ta'ala teramat marah mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah. Dan golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang pertama tadi, langsung dia tidak percaya kepada Allah, doa langsung. Yang dia percaya kepada berhala-berhala, tokong-tokong dan sebagainya. Allah tak percaya langsung. Golongan yang kedua, dia percaya kepada Allah. Di samping itu, mereka menyembah juga dengan berhala-berhala, tokong-tokong dan sebagainya. Mereka inilah yang disebut sebagai golongan musyrik ataupun musyrikun atau musyrikin. Kenapa? Kerana mereka mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Allah pun mereka mau, yang lain pun mereka mau juga. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di sini, kamu nak menyekutukan aku dengan sesuatu, sedangkan sesuatu itu dia tidak ada sifat sempurna. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, yang pertama, tidak ada sifat sempurna. Yang ada Allah Ta'ala punya, apa dia? Iaitu la yakhluqu syai'a. Mereka tak boleh buat apa-apa. Yang kamu sembah itu selain daripada aku, sebutlah nama Tuhan-Tuhan kamu, nama tokong-tokong kamu, berhala-berhala kamu. Adakah mereka buat sesuatu? La yakhluqu syai'a. Mereka tak buat sesuatu. Sedangkan Allah Ta'ala, dengan kehebatan, dengan kesempurnaan Allah Ta'ala, Allah melakukan semua. Itu nombor satu. Yang kedua, wahum yukhlaqun. Mereka juga adalah makhluk, iaitu yang diciptakan. Tak kiralah apa nama Tuhan kamu, tak kiralah apa berhala yang kamu sembah, semua itu adalah makhluk. Yang khalik satunya Allah. Ternafidah sifat ketuhanan kat situ. Yang podok bangga sangat, podok menyembah lain daripada aku juga tu. Sedangkan dua ni dah tak ada kat mereka dah. Mereka tak boleh buat apa-apa. Dan mereka juga adalah makhluk. Wala yastati'una lahum nasra. Apa ayat yang berikutnya? Benda-benda itu tidak dapat menolong mereka. Sebenarnya tokong tu sendiri dia tak boleh buat apa-apa kalau orang nak ancam dia. Kan? Mai bawa parang ke, mai bawa kayu ke, mai bawa kapak ke, nak cantah dia duduk kat situ. Ada bila lari, dia pergi duduk menyorok.
Kita tahu kan ada satu tokong duduk kat sini. Kan? Kita kata apa nak pi kata, dia dengar. Dia dengar apa dia menyuruh. Kita pi tak ada tokong tu. Jadi tak? Tak jadi, dia duduk kat situ juga. Dia duduk kat situ juga. Yang ni kah Tuhan yang hampa duk bangga-bangga yang tak boleh nak tolong diri dia sendiri? Wala anfusahum yansurun. Dan juga tak boleh nak menolong dirinya sendiri, nak tolong orang pun tak boleh, nak tolong diri dia sendiri pun tak boleh. Maka ulama kata ada 4 ciri yang ada pada Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala itu. Dan kerana itu hampa fikir sendirilah, otak duk ada, akal pun ada. Kenapa sifat kelemahan ini menjadi apa? Menjadi inspirasi, menjadi semangat untuk mereka nak menyembah juga selain daripada mereka nak menyembah Allah. Cukup dengan Allah Ta'ala sudah. Sembah Allah Ta'ala sudah. Buat apa yang lain, sedangkan lemah tu terang-terang. Kalau kata kuat pun tak kuat dah yang tu pun. Pasal apa? Pasal tak boleh buat apa. Mereka tak boleh buat apa? Mereka pula makhluk. Mereka tak boleh nak tolong siapa? Dia pun tak boleh nak tolong diri dia sendiri. Baik. Jadi ayat yang kita baca ni jelas kepada kita keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, kalau ikut kepada apa yang kita dapat di sebalik ayat ni, atau disebut sebagai yang tersirat, iaitu Allah sahaja zat yang disembah. Lain daripada Allah Ta'ala tak boleh nak sembah. Tak boleh. Hormat. Ni orang duk kata tentang sembah. Tapi saya hormat. Memang kita kena hormat. Allah Ta'ala sendiri pun ada ayat-ayat dia, apatah lagi Nabi sendiri suruh kita menghormati golongan-golongan tertentu. Tapi menyembah ni hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua sekali yang ada kat langit, yang ada dekat lapisan bumi, semuanya akan datang kepada Allah Ta'ala dan semuanya menjadi hamba kepada Allah. Jadi semua adalah hamba kepada Allah, maka tidak layak hamba-hamba itu kita nak menyembah. Yang kita nak menyembah Allah Ta'ala sahaja. Akidah ni tuan-tuan kena kuat. Kalau tak kuat, lemah. Akidah kita akan goyang. Dia serupa macam lalang. Lagi angin tolak sini, dia pergi situ. Yang angin tolak ni kan. Sehingga ada yang Nabi pernah sebut tentang imma'ah. Itu lain kali kita sebut tentang hadis berkaitan dengan imma'ah. Dia condong kat sini, dia condong ni. Dia tidak tetap pendirian. Nak tetap pendirian ni bukan sekat kita berdoa saja. Kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Usaha tak ada, ikhtiar tak ada, kesungguhan tak ada. Doa asyik doa. Wasabbit aqdami. Ya Allah, kau tetapkanlah tapak kaki aku. Dah kan? Jadi kita nak ni istiqamah dan sebagainya. Tetapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Doa tak boleh macam tu. Dia kena ada ikhtiar, kena ada usaha, baru Allah Ta'ala layan doa kita.